Okay, kali ni kita nak belajar pasal NumPy. NumPy ni adalah satu package dalam Anaconda. Dia pasal matematik, pasal sains, semua benda lah dia boleh guna untuk banyak benda. Dan selalunya untuk data analisis. Okay. Macam sekarang ni, kita pertama sekali kena buat Jupyter notebook baru, bagi nama, bagi tajuk, dari siapa. Ni Balqis punya, tapi Kak Zira ubah sikit supaya dia teratur. Kak Zira hari tu tak teratur. Okay, hari ni kita bakal belajar matematik sains by Balqis. First, sebab dia adalah satu package yang bukan dalam notebook, jadi kita kena import dia. Import dia bawa masuk sebagai SNP. SNP ni, okay, Shift Enter. SNP ni maknanya kita bagi dia macam ni, nanti untuk akan datang kita tak perlu tulis NUMPY, kita just tulis NP saja. Okay, nice. Okay, variable sebagai array. Macam sebelum ni, kan ni kita ada belajar setiap variable, kan variable nama ada value. Jangan lupa tenteng kalau dia bukan nombor tak payah tenteng. Ni umur, lepas tu ada value, integer kan, integer 10. Ini untuk satu orang, satu data. Cuba kalau kita ada ramai. Jadi cara dia, kita tambah, kita buat array. Okay, kalau nak tengok gambar kan. Sorry, tadi Kak Zira. Okay, macam ni Yang warna pink ni, yang Kak Zira bulat tu, itu adalah variable. Warna hijau ni Yang warna biru ni adalah value dia. Jadinya sekarang ni kita punya variable nama. Apa value dia? Hazira, Balqis, nama semua, umur semua. Dan satu ni kita panggil dia sebagai array. Satu D array. Jadi nak buat dia, contoh apa lagi lain? Bandar. Tadi cantik nak. Okay, bandar. Okay, NP, sebab kita panggil NumPy tu, np.array. Salah. Kak Zira duduk dekat ni kat mana nama tu? BBSD. Balqis duduk dekat Batu 3. Kita tulis B3 Arisa duduk dekat B3. Batisha pun duduk dekat Batu 3. Aiman kat Uliam. Uliam. Okay, jadi kita shift enter. Jadinya benda ni dah simpan. Nama tu apa, umur apa, bulan apa. Jadi kalau kita nak panggil lagi, kita tulis je umur, nanti dia akan keluar. Bandar, dia akan keluar terus. Senang. Tapi ini dia keluar untuk semua orang kan. Kalau kita nak seorang je, contoh kita nak untuk Arisa saja. Arisa, kita nak tahu umur Arisa. Umur Arisa, contohlah umur Kak Zira dulu lah. Umur Kak Zira kan, 1. Okay, tak perlu kot maknanya. Okay, umur Kak Zira, kita tulis umur, bracket yang kotak ni 1. Tapi dia keluar 11. Dia keluar umur Balqis. Kenapa ya? Jeng. Sebab array ni dia mula daripada nombor kosong. Nampak? Salah. Sebab dia mula dari nombor kosong. Dan dia ikut urutan kosong dan selebihnya. Jadi kalau contoh kita nak tahu nama siapa? Nama Arisa. Arisa, kita kena tulis nama 2. Nama 2, keluar Arisa. Kalau kita nak tahu Aiman contoh, Balqis. Nama Balqis, nama 1, dia akan keluar Balqis. Alright. Kalau ni tadi nama 1 dia keluar Balqis. Yes. Kalau bulan ni tahu lahir bulan berapa kan? Ni untuk Arisa. Bulan 2.
Sebab dia 1, 2, kosong dulu, kosong. 1, 2, yeah. Ini untuk panggil dia, 12. Yeah. Okay, selain daripada kita nak panggil-panggil data ni, kita juga boleh buat matematik. Ni selalunya untuk nombor lah kan. Selebihnya semua nombor. Sebelum ni kita belajar tambah je biasa je. Kalau untuk nampai, kita ada np.add. See, np.add. Nanti dia akan tambah lah. Kalau bulan kita darab kan. Kalau sebelum ni macam biasa. Tapi kalau guna nampai, dia panjang sikit. Nampai. Betul kalau kita nak. Yeah. Kita dah kisah. Okay. Kita panggil balik yang ni. Sebab nanti kita nak buat. Okay, itu untuk matematik Oh, alamak. Okay, itu untuk matematik. Matematik dah selesai. Okay, sekarang ni atau fungsi pula. Sebab kita dah tahu kan. Dalam gambar ni. Sekejap macam serabut. Boleh tak kalau Kak Zira. Kejap tiba-tiba dah buat markdown. Nanti ni Kak Zira ajar juga. Tapi bukan buat masa sekarang. Ini kalau kita nak masuk gambar dalam notebook. Okay, ni cantik sikit. Kalau contoh kan, kenapa kita nak tahu pasal variable ni? Sebab kita nak tahu ada tak perbezaan atau persamaan antara semua variable. Macam contoh kalau umur makin naik, adakah bulan makin naik? Tak kan? Macam untuk sekarang lah. Kalau okay. Contoh Kalau contoh umur makin naik, tinggi makin naik tak? Makin naik. Jadi macam tu lah. Kita nak tahu ada tak persamaan dia atau perbezaan dia. Jadi nak tengok situ, kita tengok daripada dia punya mean. Mean tu apa? Mean tu purata. Mean. Kalau tanpa guna nampai, kita tulis umur.mean bracket. Cara satu kita akan dapat ni. Tapi kalau kita guna nampai, jawapan dia sepatutnya sama. Yeah, sama. Nice. Okay. Kalau minimum, siapa paling muda antara kita semua? 10. Alisa paling muda. Kalau siapa paling tua? Kak Zira. Maximum. np.max. np.min. Okay, lepas tu kalau nak tahu median. Median ni apa? Median ni adalah tengah-tengah. Contoh, umur. Siapa tertengah dari kita adalah 14 tahun. Macam mana kita nak kira? Kalau kita tengok mana? Mana umur? Okay, ni umur kan? Kita copy ni kejap. Ni macam mana nak kira median median. Okay, ni kita susun dia ke urutan. 10 dulu, paling minimum. Lepas tu 11. Lepas tu 14. Ikut urutan tau. Baik. Lepas tu 16. Lepas tu 25. Yeah. Ikut urutan. Jadi tengah-tengah antara ni kita boleh nampak dah kan. Terus tengah-tengah adalah 14. Memang betul-betul dekat tengah. Jadi tu yang jawapan dia 14. Ini kalau nombor ganjil. Macam 1, 3, 5. Tu nombor ganjil kan. Kalau nombor genap, macam contoh kan Kak Zira bagi bawah ni ada 6 orang. Kak Zira tambah ada lagi seorang, 15. Tak kisahlah dekat tengah, kat tepi ke kan. Jadinya cara nak kira dia ialah kita susun dia dulu. Lepas tu nanti kadang tengah. Contoh okay. Ni 6 orang kan. 6 bahagi 2, kita akan dapat 3. Jadi kita ambil yang ketiga ni, 14. Kita ambil 14 campur dengan 15. Campur 15 bahagi 2. Dan kita akan dapat 14.5. Ini kalau 6 orang. Kalau 6 orang Jadi kalau guna nampai, senang je. Tak payah nak buat jalan kira atau susun. Ni sebab Kak Zira susun. Jadi kalau tu, dia terus bagi jawapan 14.5. Senang kan? Mudah. Okay, dan lagi satu nampai ni dia senang sebab ada constant. Constant macam contoh pi. Pi ni adalah satu nombor yang gunanya yang selalu guna untuk bulatan. Bulatan untuk kira dia punya luas, dia punya area. Yeah, pi. Ada je K, constant K untuk spring, Boltzmann constant. Oh, okay. Boltzmann constant pun boleh. Okay. Elektrik pula tiba-tiba. Tapi benda-benda constant ni,
Benda-benda constant ni semua kita boleh guna kat dalam NumPy. Kena tengok dulu lah ada ke tak. Lepas tu dan juga ada matematik lain boleh guna sin, mp.cos. Ini semua untuk angle-angle ni Kak Zira tak ajar, tapi kita belajar basic. Kita dah belajar pasal mean. Mean kita dah tahu. Mean, max, median. Tambahan daripada matematik. Ya, kalau korang nak cari lagi lebih pasal NumPy, boleh je Google cheat sheet. CHEAT cheat sheet. Ni daripada Datacamp. Google je, dia akan keluar cheat sheet. Kena import, lepas tu dia tunjuk apa jenis array. Lepas tu ni array matematik yang tadi kita buat. Contoh lah yang Kak Zira ajar, walaupun tak seberapa. Okay, itu saja daripada saya. Harap semua faham. Okay, Assalamualaikum.